Selamat datang ke Smart Talks musim kedua. Rancangan yang menampilkan suara-suara Borneo dalam perbincangan yang strategik dan juga reflektif. Saya Joanna Suhendi Rampas dan hari ini kita akan membincangkan satu persoalan yang telah lama membayangi landscape politik di Sabah. Adakah Sabah benar-benar mempunyai kuasa dalam politik di peringkat federal? Atau kita hanya sekedar pelengkap sahaja? Bersama saya pada hari ini adalah Profesor Madya Dr. Romzi Ationg, seorang pensyarah di Universiti Malaysia Sabah, penganalisis politik dan pentadbiran yang begitu aktif dan beliau menyumbang kepada pembangunan pemikiran dan juga struktur politik khususnya di Sabah. Terima kasih Dr. Romzi kerana sudi untuk bersama-sama kami di Smart Talks pada hari ini dan musim kedua kali ini. Terima kasih kembali. Okey. Dan saya rasa Doktor bagus kita terus masuk kepada topik perbincangan kita pada hari ini ya. Dan saya rasa ini satu topik yang sangat menarik sebenarnya. Sebab apabila kita melihat keadaan ataupun struktur politik kita di Sabah dan juga di Malaysia secara amnya, right? Kita sentiasa melihat bahawa Sabah dan juga Sarawak ini sentiasa dipanggil sebagai quote-unquote kingmakers. Setiap kali pilihan raya datang, PRU, okay, it's always a hung government dia bilang, kan? Dan ini bermula mungkin sejak tahun 2012 ya. Dan sehingga sekarang kita melihat bahawa tiada satu parti dominan sudah di peringkat persekutuan yang boleh membina satu kerajaan. And they need Sabah dan Sarawak untuk to form a government. Okay. So kita mula dengan perkara yang asas. Di Sabah kita ada 25 MP out of 222 MP di Dewan Rakyat. Kan? Jadi maksud dia kira 10% sajalah bah daripada jumlah keseluruhan tu. Jadi secara jujur orang bilang mungkin belum banyak. 10% macam sangat it's insignificant dia bilang. Alright. Jadi bagi pendapat Dr. Romzi, adakah ini menyukarkan penjajaran agenda bersama untuk di peringkat persekutuan? Baik, selamat malam. Terima kasih saya dijemput untuk malam ini. Jadi rasanya untuk menjawab soalan itu, yang pertama itu kita kena faham beberapa konsep lah. Yang pertama tentang federalism di Malaysia ini. Di Malaysia ini kita menggunakan konsep ya dui government lah. Yang pertama ini kerajaan di peringkat persekutuan. Kerajaan di peringkat persekutuan ini bagaimana yang disebut oleh Joe tadi, kita ada 222 ahli. Tapi kalau di peringkat negeri ini kita ada kerajaan negeri dan di sini kita ada 73 ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi itu konsep pertama yang kita kena faham. Yang keduanya itu ialah tentang apa dia peranan parlimen dan ahli parlimen itu. Jadi saya melihat parlimen itu sebagai badan perundangan tertinggi di Malaysia ini, badan perundangan persekutuan lah. Jadi peranannya itu ialah sudah pasti menggubal dan meluluskan dasar undang-undang dan sebagainya. Jadi ahli parlimen itu pula adalah bertindak untuk melengkapi peranan parlimen itu. Jadi setakat ini saya melihat apabila berubahnya senario politik di Malaysia bermula pada, kalau tak silap saya, dalam awal 2000 dan memuncak pada 2022, Sabah ini dilihat sebagai hanyalah pelengkap. Ramai yang mengatakan Sabah ini sebagai kingmaker. Saya tidak nampak begitu. Ketika Datuk Najib pun dia kata Sabah dan Sarawak ini kingmaker. Tapi bagi saya memanglah mungkin dianggap kingmaker, tapi disebabkan jumlah kerusu itu tidak sampai pun 1/3. Sebabnya untuk menggubal ataupun merubah polisi-polisi dan dasar-dasar kerajaan ini kenalah sekurang-kurangnya 3/4. Jadi 3/4 di Semenanjung kita mempunyai lebih daripada 75%. Kita ada 75% kerusi. Jadi kalaulah kita hendak menggubal undang-undang, suara dari Sabah dan Sarawak itu tidak lebih daripada
setakat ini kita ada 25%. Jadi untuk menyekat perubahan polisi itu masih sukar. Jadi akhirnya kita masih lagi terkebil-kebil untuk memulihkan menyekat perundangan dan sebagainya hendak digubal itu. Jadi perkataan kingmaker itu bagi saya hanyalah terpakai dalam konteks pembentukan kerajaan. Tapi untuk pembentukan polisi yang baru itu saya rasa masih lagi kita kesukaran untuk itu. Jadi konsep kingmaker itu mungkin saya masih lagi skeptikal yang itu. Selama ini mungkin juga disebabkan suara-suara dari Sabah ini, kalau saya berpendapat bahwa sebaik manapun ahli parlimen kita di Persekutuan, apabila jumlah itu masih lagi insignifikan, akhirnya kita berbalik pada duit kerajaan itu. Kekuatan kerajaan Sabah itu yang kita kena ambil kira, sama ada dia kuat atau tidak, dia berani atau tidak, dia mempunyai idealisme yang tertentu yang membolehkan pemimpin di kerajaan persekutuan itu mengambil kira atau tidak. Jadi saya masih melihat Sabah ini memerlukan kepimpinan lah. Boleh bersuara di situ, boleh mempengaruhi suara-suara pemimpin di sebelah sana untuk membentuk jajaran yang baru itu. Rasanya kita masih lagi memerlukan jumlah kursi yang kurang-kurangnya 35% itu, dan yang paling penting itu saya yakin kekuatan individu. Kekuatan individu maksud saya ahli-ahli parlimen yang dilantik itu. Jadi kingmaker itu bagi saya belum mencapai tahap yang sewajarnya lah. Baru-baru ini pun kita hanya menjadi mungkin pelengkap tetapi bukan sebagai kingmaker. Mungkin kita boleh mengatakan Sarawak itu boleh jadi kingmaker, tapi untuk Sabah saya tidak nampak demikian. Ada beberapa hal, mungkin jumlah kursi itu, dan yang paling penting itu pemimpin kita di Sabah ini tidak mempunyai bukan satu kata apabila menyuarakan sesuatu, ataupun mungkin juga ide-ide yang berbeza. Jadi itu membolehkan macam di Sarawak, kalaulah menuntut sesuatu itu di Sarawak tetap akan fokus pada benda itu. Tapi di Sabah tidak demikian. Sebelum kita masuk ke segmen itu, dokter, jadi maksud dia kita ada kerusi tapi kita tiada kekuatan institusi. Sudah semestinya. Jadi kita hanyalah, would it be fair for me to say yang kita adalah cuma federalisme kosmetik? Saya lebih suka menggunakan perkataan hanya pelengkap. Jadi, kalaulah boleh kita panggil sebagai kosmetik, rasanya itu pun boleh sesuai. Boleh juga ngamlah. Yeah. Saya suka tadi apabila Dr. Romzi telah membangkitkan tentang penambahan 35% kerusi untuk Sabah dan Sarawak, di mana kita hanya 1/3 saja sekarang ini kan. Jadi untuk menggubal dasar itu kita perlu 3/4. 3/4. Tetapi bukan, maksud saya sekarang ini kita kurang daripada 1/3. Jadi kita perlu mencapai 1/3. Kita perlu mencapai 1/3. Now, sejak belakangan ini saya rasa bermula pada tahun lalu lagi, kita melihat ramai suara-suara MP kita daripada Sabah untuk meminta kerusi daripada Sabah dan Sarawak for 35%. 35%. Tetapi ada juga pihak yang mengatakan bahawa yes, you have ada Dewan Negara untuk untuk sekiranya kita tidak menambah ataupun amend the constitution untuk menambah 35% itu, right? Jadi bagaimanakah pandangan Dr. Romzi tentang perkara ini? Do you think kita akan mencapai itu? Dan juga signifikannya sekiranya 35% itu we can target. Iya, argumen yang mengatakan kita ada Dewan Negara itu, saya rasa itu tidak terpakai lah. Dewan Rakyat dan Dewan Negara ini dua institusi yang walaupun dalam satu dalam Dewan Parlimen yang sama, tapi dua benda yang harus diasingkan. Jadi kita fokus sangat dengan Dewan Rakyat. Jadi saya rasa kita masih ada peluang untuk menambah. Kita pun sudah membentuk, saya difahamkan sudah dibentuk Jawatan Kuasa untuk pengujudan semula sekurang-kurangnya 15 kerusi di Sabah dan Sarawak ini untuk membentuk 1/3, mencapai 1/3 kerusi di Sabah dan Sarawak. Tujuannya untuk mencapai 1/3 itu adalah untuk memastikan keputusan sepihak tidak berlaku. Sekarang ini 30
3/4. Apabila 75% itu berpihak pada politik semenanjung, maka keputusan sepihak itu boleh berlaku. Contohnya kalau kita mengubah suatu dasar, apabila diundi, sudah semestinya bantahan daripada Sabah Sarawak itu tidak akan berlaku. Sebabnya cukup dengan kerusi di semenanjung, luluslah itu. Jadi saya rasa kalau dengan wujudnya Jawatan Kuasa untuk mewujudkan semula kerusi itu, kita ada peluang. Jadi kepentingannya itu adalah untuk memastikan keputusan sepihak itu tidak demikian, dan kalaulah boleh, saya berharap sangat untuk pemimpin dari Sabah Sarawak ini untuk fokus sangat tentang perkara asas itu. Perkara asas sekarang ini adalah untuk menambah kerusi sehinggalah mencapai 1/3. Bukannya bermakna kita bila ada 1/3 itu untuk kita menjadi kingmaker atau sebagainya. Tidak, bukan demikian. Tetapi adalah untuk memastikan dasar-dasar yang baru itu tidaklah mencengkam Sabah dan Sarawak ini. Maksud saya mencengkam ini mungkin membolehkan Sabah Sarawak ini semakin terasing dan sebagainya. Tidak. Cuma masalah sekarang ini ada setengah pemimpin itu dia kaitkan pertambahan kerusi dengan benda-benda yang tidak sewajarnya. Contohnya berfikir tentang meninggalkan Malaysia. Bagi saya tidak demikian. Ada beberapa hal yang kita perlu ambil kira. Saya mikirkan tentang ada satu persoalan yang sentiasa bermain di pikiran saya lah. Bila Indonesia membentuk satu lagi mindahkan ibu negara ke Kalimantan, dia tidak panggil ibu negara Indonesia itu sebagai macam Kuala Lumpur dan sebagainya, dan dipanggil sebagai Nusantara. Yes. Jadi apa sebenarnya di sebalik Nusantara itu? Jadi persoalan di situ saya harap kebanyakan ahli parlimen dan sebagai ahli politik ini faham tentang apa di sebalik kenapa dipilih Nusantara. Jadi saya rasa itulah signifikannya tentang perubahan itu. Oke. Jadi tadi kita bercakap tentang nada ataupun satu suara daripada Sarawak, kan? Ya. And then kalau di Sabah ini orang bilang ada pihak dia punya suara ada A, ada B, ada C, kan, terutamanya dalam MA 63 ini. Okay. Dan kita melihat, and then saya suka tentang apa yang telah saya ingin petik apa yang Dr. Romzi cakap tadi tentang kepimpinan ataupun leadership. Okay, it's very important. So kita lihat di Sarawak, GPS dia mempunyai asas yang stabil di bawah Premier Abang Jo, right? And manakala kalau di sini GRS dia masih bergelutlah dengan perpecahan dalaman dan juga krisis identiti sebenarnya, kan. Jangankan bilang kita ni mau diambang PRN pun sampai sekarang pembahagian kursi kita lihat dalam news pun belum selesai lagi, kan. Ya. So bagaimanakah perbezaan ini sebenarnya menjejaskan pengaruh Sabah di peringkat persekutuan? Saya rasa ini pun mungkin antaranya yang membuatkan things are not going as smooth. Tapi well, correct me if I'm wrong, but apabila kita melihat sejarah kerajaan-kerajaan sebelum ini, I think Madani they are a bit open in talking about in openness dalam untuk membincangkan tentang hal MA 63. Tetapi dari sudut pandang kekuatan ataupun kestabilan daripada kedua-dua Sabah dan Sarawak ini, saya katakan Sabah dan Sarawak ini macam kembar tidak serupa, Beni. Semestinya. Kan. dia GPS dia berunding dari kedudukan yang padu, tapi GRS agak longgar, right? Dan parti seperti macam PBS, Taka, kan? Dia punya keutamaan dia berbeza, tetapi parti-parti lain pula, yes, PJRS pun, tapi yang I can see the differences lah dalam terlalu jauh lah perbedaannya. Ya, kan. Berbanding kalau di Sarawak, okay, they are one voice. Jadi tanpa kesatuan ini, I think pengaruh Sabah di Putrajaya pun juga akan lemah. Apa pendapat Dr. Romzi tentang ini? Semestinya, Jo, pada masa pemerintahan Kerajaan Madani, peluang itu amat terbuka. Madani adalah kerajaan yang bagi saya melihat benda itu sebagai suatu benda yang perlu diambil kira. Contohnya tuntutan dari Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri pun selalu mengutarakan tentang ada kata MA 63 itu tidak perlu dikaji tapi dilaksanakan. Cuma yalah sebagaimana yang Jojo sebut tadi, kesatuan hala tuju itu tidak berlaku di Sabah. Betul lah kalau setengah orang mengatakan kita ini kembar tidak serupa.
kadang-kadang perlu juga disebut sebagai dua entiti yang terlalu berbeza. Di Sarawak walaupun ada pembangkang, tapi bila menyebut tentang suatu tuntutan itu adalah suatu nada yang sama. Tapi di Sabah ini bukan hanya tentang nada yang tidak sama, ada juga individu yang sampai dia menulis buku untuk menyekat idea-idea tertentu itu. Jadi itu menyebabkan bukan hanya di peringkat persekutuan, pemimpin di persekutuan, tapi orang umum di Semenanjung pun melihat benda itu sebagai tidak betul. Kita ambil contoh. Bila kita hendak menuntut tentang 40% itu, sampai sekarang pun masih ada individu yang menolak benda itu. Sedangkan itu adalah benda asas. Sampai masuk kot lagi. Itu masalah. Biarlah kita berlawan ketika pilihan raya, itu benda biasa. Kita dalam konteks demokrasi ini kita hendak memenangi suatu kursi itu cukup. Ideologi bagaimana kita berkempen itu berakhir selepas kita menang atau kita kalah. Tapi untuk tuntutan negeri ini adalah benda yang sewajarnya diteruskan. Tak perlulah berdendam. Cuma masalah sekarang ini bila dia kalah dia berdendam, dia masuk parti yang lain dan akan melakukan suatu benda yang tidak betul. Sehingga kan potential coalition itu sampai sekarang kita tidak nampak. Mana satu untuk Sabah ini. That's true. Jadi kita berbalik lagi pada sistem kerajaan di Malaysia ini. Kerajaannya ada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kalau kerajaan negeri itu lemah, bagaimana mungkin menuntut benda-benda yang untuk negeri itu sepatutnya, hak-hak negeri itu sepatutnya tuntut. Saya umpamakan Malaysia ini sebagai suatu bentuk perkawinan tau. Mungkin kita anggap persekutuan Semenanjung Malaysia itu sebagai istri suami lah, Sarawak itu sebagai istri pertama dan mungkin Sabah itu istri kedua. Yang istri pertama ini dia tegas, dia ada integriti, dia ada mengurus kendali anak-anak dia itu dengan stabil. Dia ada hala tuju yang jelas. Tetapi di Sabah ini bukan saya hendak mengatakan pemimpin di Sabah ini tidak baik ataupun tidak tegas dan sebagainya. Cuma apabila ada unsur-unsur bila si ibu istri kedua ini menyebut sesuatu, si anak-anak itu akan membantah dan sebagainya. Jadi akhirnya tuntutan itu bercelaru. Itu menyebabkan istri pertama itu dilayan dengan baik. Istri kedua itu mungkin benda-benda yang dia kata biar dia selesaikan dulu masalah. Jadi isunya sekarang ini masalah di Sarawak itu selesai. Tapi kita dalam Sabah ini belum selesai. Jadi bagaimana mungkin kuatnya tuntutan kita itu mungkin juga ialah kita makin lagi dipandang rendah apabila bukan hanya bercelaru, tetapi bila kita bersuara di parlimen, saya tengoklah kadang bukan hanya di parlimen, di DUN ni pun pada 5 minit awal itu merapu-rapu dulu. Mengampu dahulu sebelum dia membincangkan tentang benda-benda yang penting itu. Jadi itu yang berlaku di Sabah. Di Sarawak rasanya itu kurang. So ironinya kan kepelbagaian politik kita di Sabah ini sepatutnya menjadi kekuatan, tetapi apabila kita melihat secara perspektif yang lebih luas, ia memecahkan belahan kita pula kan? Semestinya. Oke, jadi kita akan bincang tentang ini lebih lanjut selepas ini dan kita berehat seketika. Kembali bersama saya dalam segmen kedua Smart Talks dan bersama saya hari ini adalah Dr. Romzi Ationg. Tadi kita bercerita tentang tanpa kesepaduan itu, Doktor, dalam politik kepelbagaian itu menjadi kelemahan pula di Sabah. Right? Jadi kita berbalik kepada tuntutan hak MA63 ini. Kita melihat politik di Sabah ini, in fact, semua orang tahu pun kita lah yang paling banyak parti di Malaysia. Okay. Pakai kalau dua tangan ini pun tidak boleh dikira. Tidak cukup. Campur di kaki pun tidak cukup, Doktor. Jadi, tapi apabila kita melihat, apabila parti-parti ini ditubuhkan, semua berpihak kepada, kita akan tuntut hak MA63. Tuntut hak kita. I mean that will be like dia punya dia punya dasar, dia punya parti itu in the party's constitution. You see, dalam kerajaan GRS they say the same thing. Kita tuntut hak 63. Warisan also is talking the same. Tuntut hak 63. In fact PHBN pun also mengatakan bahawa we will fight for the rights of the Sabahans, apa yang termaktub dalam MA63. Tetapi kita kalau melihat atas kertas,
Ada, memang kesatuan tuh ada. Tapi in reality sebenarnya saya melihat, saya melihat dokter macam tiada juga. Tidak seperti apa yang dikata dalam kertas itu, tidak seperti yang kita lihat dalam secara reality. So apa pendapat Dr. Romzi tentang perkara ini? Baik, sebenarnya betul lah. Di Sabah ni tubuh Japati tentang menuntut hak-hak itu. Jadi bila dia menyebut tentang menuntut hak, dia kata dia ingin membuat suatu perubahan. Semuanya tentang MA63. Warisan apa semuanya bagaimana yang disebut oleh Jo tadi itu memang begitu. Tapi isunya di sini, betulkah benda itu begitu ataupun hanya retorik semata-mata? Kalaulah betul tuntutan itu demikian, bagi saya kita kuatkan dulu kerajaan negeri ini. Kuatkan kerajaan negeri ini dan biar kerajaan negeri itu yang melaksanakan benda-benda yang boleh dilaksanakan. Di bawah MA63 itu ada benda-benda yang masih lagi boleh dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Contohnya sekarang ini kuasa-kuasa immigration dan tanah masih lagi di bawah kerajaan negeri. Jadi kenapa tidak melakukan benda-benda itu? Maksudnya katalah kita hendak menyekat kehadiran orang asing, kehadiran penduduk dari kawasan lain dan sebagainya. Kenapa tidak laksanakan itu? Kita nampak di Sarawak, dia membentuk menubuhkan Petros contohnya. Kenapa Sabah tidak? Kan itu biar kita laksanakan sesuatu dulu. Jangan hanya berretorik semata-mata. Sebab sekarang ini rakyat di luar sana dia sudah muak. Saya pada tahun lepas pun ada beberapa kali saya dijemput untuk bercakap tentang MA63. Kadang-kadang bila kita menjelaskan tentang MA63 itu, orang di bawah sana tu dia tidak faham pun. Apa dia MA63 tu? Yang apa tuh sebenarnya isi kandungan di situ? Kadang-kadang YB ini bila kita sebut, apa dia isi kandungan MA63 tu? Oh, dia kata tebal itu buku tu. Apa yang tebalnya tentang buku perjanjian tu? Kita ada hanya 11 poin di situ. Jadi bacalah 11 poin itu. Tapi bercakap tentang MA63, yang masalahnya ironinya dia tidak faham pun. Jadi muncullah parti ini tentang MA63, pemimpin-pemimpin dia tu tentang MA63. Tapi yang paling penting itu akhirnya bila membuat tuntutan, contohnya tuntutan 40% itu, blok ini akan mengemukakan tuntutan itu. Contohnya blok parti ini. Tapi blok parti yang lain itu sebab dia hendak mengalahkan parti itu, dan jadi dia kata 40% itu tidak relevan lagi. Tapi bila bersuara di kawasan kampung, dia bersuara lagi tentang tuntutan 40. Jadi akhirnya di mana? Akhirnya kita hanya buang masa menyebut tentang MA63 ini. Bagi saya fokus sangat tentang bagaimana kita melaksanakan benda itu. Kita gunakan ayat Perdana Menteri itu. Dia kata tak perlu pun benda-benda yang lain. So, benda tu memang sudah ada di situ. Kita laksanakan saja. Kenapa tidak gunakan ayat tu? Kerajaan negeri, hal-hal tentang tanah, tentang immigration, laksanakan saja. Perlesenan, contohnya mungkin kita mengimport beras itu, kita perlu lesen daripada padi beras ataupun sebagainya. Kenapa tidak kita katakan saja kalau melalui MA63 kita berhak tentang itu. Jadi gunakan yang itu. Saya ingin tanya juga dokter tentang perkara MA63 ini. In fact, dokter mengatakan tadi bahawa di peringkat akar umbi pun tidak faham tentang perkara ini. Now, saya kiranya mungkin tidaklah juga terlalu lama dalam politik, tetapi orang bilang mendekat 10 tahun lah sudah dalam politik, walaupun berehat sekejap daripada mana-mana parti. Tapi saya melihatlah kan political behavior ataupun pola pengundian kita di Sabah ini agak pragmatik. Berbanding dengan Sarawak. In fact, half of my time pun di Sarawak juga kan, when I'm doing my research. Jadi saya melihat setiap kali datangnya pilihan raya, bukan semua kita punya pengundi di Sabah ini senadah yang tentang mahukan hak Sabah. Kenapa saya katakan begitu? Apabila kita melihat di Sabah ini, we are always talking about we want a local based party. Tapi setiap kali pilihan raya, and everyone is talking about it, tapi tidak juga akan kesampaian. Mesti dia will end up as a coalition for the last 31 tahun sudah. Sebelum 1994 memang
dia local based party lah, kan? USNO, Berjaya, PBS. Dan selepas itu dia jadi coalition government lah. Okay. Now, apabila kita melihat sekarang, satu lagi, bukan saja tentang MA63 ini, tetapi the local based party. Saya tidak melihat apa yang dikatakan terutamanya dalam apa ni, not only pilihan raya tetapi parti-parti itu dia tidak translate, dia tidak kelihatan di akar umbi. Kenapa? Well, kalau kita melihatlah 73 kerusi yang ada di Sabah. We can say dari kawasan pantai timur itu sebelum ini dia lebih berpihak kepada parti yang daripada Semenanjung, kan? Kalau di bahagian pedalaman ini dia lebih fokus dan ialah dia punya pola tu kita lihat parti dia lebih kepada local based party. Kawasan urban pula parti dia juga daripada parti Semenanjung, kan? So dia segregated tau macam tu, dia berpecah. In fact kita tengok kalau dia punya behaviors kita punya pengundi ini, dia very pragmatic. Dia cakap siapa yang boleh pergi tampal lubang jalan di kampung saya kah, ataupun menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur di kampung saya, itulah orang yang saya akan undi. Ataupun dia bilang biarlah apa kejadian dia pun, dia bilang yang penting orang tu bagus, dia bilang. Nggak kisahlah apa orang mau cakap, netizen cakap di social media kah dan sebagainya. Jadi ya mungkin sejak kebelakangan ini since 2018 kita tengok mungkin ada parti-parti mungkin maksud saya kawasan-kawasan di pantai timur itu dia more going towards local party which is warisan lah, kan? Seems like it, right? So kita nampak dia pola pengundian dia for the last two elections now, dia lebih kurang macam itu. So macam mana kalau rakyat dia sendiri pun dia sangat pragmatic lah Bani, kalau kita mau cakap tentang perkara ini. So sampai bila Sabah ini akan begini? Adakah orang bilang it's time for us to look beyond MA63? Maksud saya bagaimanakah kita mau melaksanakan MA63 ini bukan from a local based party, tetapi mungkin ada cara kita untuk kita menuntut hak ini ataupun memastikan bahawa MA63 ini dimasukkan ke dalam kerangka struktur ataupun kerangka polisi negara kita, walaupun kita ini mungkin tidak akan sama dengan Sarawak. I am not saying that kita, of course my end vision as Mila, kita mau a local based party. Tetapi dalam kita berfikir secara realistik lah sekarang ni doktor. Macam ada a bit far-fetched sikit lah setakat ini. Right? In fact, the closest lah orang bilang was 2018. Kan? It's almost. Tetapi tidak juga kesampaian. Dan sekarang ini kita mencuba lagi. Of course nanti PRN ke-17 ini akan menjadi litmus test, kertas litmus. Ya. Dan di sana mungkin boleh panggil Dr. Romzi lagi dan kita analisis selepas itu. Saya pun ikut analisis juga dengan Dr. Romzi. Tetapi dalam keadaan seperti ini, in fact kita punya pengundi sendiri pun dia tidak senada bah. Dia very pragmatic. So apa pendapat Dr. Romzi tentang perkara ini? Dia beginilah saya melihat. Kita tidak boleh salahkan pengundi di luar sana. Apa yang kita boleh nampak permasalahannya itu adalah adakah pemimpin kita ini mempunyai hala tuju yang sewajarnya selari dengan kehendak rakyat itu atau tidak. Kalau kita hanya bercakap tentang retorik MA63 ini, bagaimana yang sebut tadi, belum tentu dia faham. Orang kampung yang masih lagi bersuntil di kampung itu belum tentu dia faham. Anak-anak muda pun, saya dalam kelas biasanya kadang-kadang saya sebut tentang MA63, dia masih bertanya tentang apa dia MA63 tuh. Berapa tahun yang lepas kami di Sarawak bincang tentang MA63, tapi ada seorang pelajar itu menyoal tentang apa dia sebenarnya MA63. Jadi itu isunya. Walaupun pada dasarnya perjuangan kita ini di Sabah ini masih lagi berlandaskan MA63 itu, tapi saya yakin pemikiran politik kita itu haruslah melangkaui MA63 itu. Melangkaui bermaksud biarlah itu hanya asas berfikir, tapi apa yang perlu itu kita kena faham.
pengundi sekarang ini lebih praktikal. Yes. Sudahlah praktikal, dia bukanlah pengundi yang anda swap dengan suatu benda itu dia kata ya, tidak. Dia lebih idealisme dia itu lebih terbuka, dia lebih berilmu dan sebagainya. Jadi bukanlah kumpulan yang boleh kita gula-gula dan sebagainya. Jadi apa yang penting itu saya ingat laksanakan sajalah. Laksanakan setakat yang boleh di peringkat negeri. Biarlah kita berlawan ketika pilihan raya itu, tapi bila selepas pilihan raya kita buat satu persetujuan untuk kita laksanakan ini. Contohnya dalam perkara-perkara MN63 itu ada mungkin perkara situ yang boleh kita satu hati untuk laksanakan. Jadi bagi saya sistem politik kita ini kenalah lebih berubahlah. Untuk memastikan rakyat itu faham tentang MN63 itu, biarlah demikian. Yang paling penting itu ialah tentang apa dia yang kita hendak. Rakyat di Sabah ini saya tengok bukanlah tentang bolehkah tidak kita mencapai MN63, bukan itu di otak dia, walaupun sebenarnya itulah benda itu. Tapi tentang dia boleh survive kah dengan keadaan politik ini. Ialah semua orang makan tahu. Katakanlah anda bercakap di sana sini tapi orang kampung makan pun tidak boleh. Rakyat sekarang ini lebih praktikal. Dia kata saya tidak memilih orang itu disebabkan dia boleh bagi saya survival skill itu. Itu yang paling penting. So itu saya kata kita lebih praktikal. Jadi isunya sekarang ini saya ingat kepimpinan itulah. Orang lebih melihat kepimpinan itu tapi bukan tentang parti. Itu bukan banyak-banyak parti ini bagi saya tidaklah. Bukan suatu yang baik. Apa yang baik itu groomlah pemimpin yang baik. Macam Joe sendiri boleh mungkin menjadi seorang pemimpin yang baik itu, yang mempunyai pandangan tertentu, mungkin ada kaedah, ada pendekatan yang sudah direncana dari dulu. Tapi ini kadang-kadang ada cikgu tiba-tiba disuruh bertanding. Dia tidak pernah tahu pun apa yang dia perlu buat. Bila dia berkempen, dia tengoklah manifesto parti itu. Dia tiru sangat manifesto itu. Akhirnya besok-besok dia menang, apa dia boleh buat? Sekarang ini fokusnya tentang grooming itu, pemimpin itu. Yang mana pemimpin itu bukanlah pemimpin yang tiba-tiba muncul, tapi yang faham tentang apa dia boleh buat, apa dia perlu buat, apa yang rakyat mau. Itu yang kita kena fahami sekarang ini. Kalau mungkin saya boleh tambah sedikit lah tadi itu kan yang berbalik kepada cara kita di Sabah ini mungkin tidak akan sama dengan Sarawak. Yes, Sarawak ini akan menjadi kita punya orang bilang contoh kita lah, reference. Tetapi secara realistiknya Sabah ini setakat ini kita tidak boleh samakan cara kita untuk negotiate dengan Kuala Lumpur seperti Sarawak, kan? Jadi bagi saya, kalau saya lah kira macam politician generasi baru lah. I mean, talking about MS63 kan, memang itu adalah perkara asas, betul. Tapi I think it's come to the point now kan, sekarang anak-anak muda ini, yes, kita melihat MS63 itu, we look at it from an economic point of view sudah. Rather than kita cakap tentang sentimen. But bagaimanakah MN63 ini boleh dijadikan sebagai untuk meningkatkan ekonomi kita contohnya. Kan kita we create, not create, tapi maksud saya we put that into perspective di mana MM63 ini akan bagi kita duit dia bilang. Contohnya begitu bagi saya. Dan saya rasa pemimpin-pemimpin sekarang ini kena sudah explain perkara seperti itu. Daripada kita cakap kita ini kena anak tirikan oleh Malaya dan sebagainya. I think that's very parochial. So lack for a better word, but I think that's quite parochial. But let's move beyond sentiment, because setiap kali pilihan raya datang, start sudah M63 datang, tapi dia akan jadi propaganda dan sentimen sahaja. Saya sebagai orang muda, I wanna ask them now, what do we get if we fight for this MA63? Because now semua berkenan tentang bread and butter issues. Probably the question is what next for me? What is yes, correct, betul. Jadi saya rasa untuk generasi baru dan politicians yang muda lah akan datang ini, saya rasa kita patut melihat
yes, reference Sarawak as a reference, tetapi kita kena ada strategi kita sendiri, kan, untuk menuntut, negotiate dengan federal. Dan walaupun dalam perbezaan dan kepelbagaian parti yang ada di Sabah ini, but if we can find the formula, if we can't, kalau macam itu sejak we try to say we emulate Sarawak, but we are not like Sarawak. So we have to find a formula now to handle it. So daripada pandangan akademik, saya rasa ini satu research gap kan yang boleh amat menarik untuk kita tulis. Maybe journal akan datang, Dr. Romzi keluar, dia bilang what is the right formula for Sabah untuk menuntut hak kita, and we cannot samakan keadaan kita like Sarawak. Saya begini, Jo. Kalau kita merujuk Sarawak itu sebagai ingin menyamai pendekatan Sarawak itu, saya rasa tidak boleh. Sebabnya latar belakang politik Sabah dan Sarawak itu sedikit berbeza. Di Sabah ini kita mula dengan orang kata perkauman di Sabah ini tidak berlaku, tapi bagi saya mulanya terbentuk Sabah ini sudah di situ. Bumi Putra Muslim dengan bukan Bumi Putra Muslim dan lain-lain itu sudah terbentuk ketika pembentukan pada tahun 63 itu. Di Sarawak mungkin sedikit berbeza. Jadi sudahlah demikian, pendekatan di Sarawak itu dari awalnya dia lebih berfokus kepada ekonomi. Kita lebih berfokus kepada warlord itu. Kita ada political patronage. Jadi rasanya persamaan itu tidak boleh. Cumanya kita boleh menjadikan Sarawak itu sebagai rujukan pencapaian itu. Kalau Sarawak boleh, kenapa tidak Sabah? Pendekatan itu haruslah berbeza. Mungkin di Sarawak itu dia boleh menggunakan pendekatan kenegerian. Di Sabah saya ingat penegerian itu mungkin suatu benda yang boleh kita fikirkan semula, sama ada boleh atau tidak. Bagi saya sifat kenegerian itu tidak suatu yang muktamad lah. Menuntut sesuatu itu biarlah pati tempatan contohnya. Saya tidak melihat itu sebagai suatu kemestian. Apa yang saya nampak itu adalah tentang sejauh mana hebatnya seorang pemimpin itu. Macam dalam satu institusi keluarga itu, kalau si ayah itu dia tidak boleh provide something for the family, kenapa perlu orang itu? Macam tu. Jadi pendekatannya mungkin dia perlu lebih bersifat pemimpin itu dulu yang baik. So, pemimpin yang baik itu, ketua keluarga yang baik itu, ataupun ahli keluarga yang baik itu sudah semestinya menjamin bila kita bersuara kita satu hati. Ini kita melantik orang yang atau memilih orang yang tak faham apa-apa pun. Jadi bila berdebat di dewan contohnya, saya pernah melihat gelagat ahli-ahli parlimen kita di dewan. Sudahlah penggunaan kosakata yang tidak betul. Selain itu merapu-rapu. Jadi apa yang kita boleh harapkan untuk merubah polisi itu ataupun memastikan kita ada kesan, bila bersuara ada kesan. Jadi saya ingat tumpuannya sekarang ini bukan tentang sentimen negeri, tapi tentang institusi kepimpinan setiap kawasan itulah. Contohnya macam Jo di Kiulu. Kenapa tidak di Kiulu itu? Contohnya sebab suatu hari nanti kita mau pemimpin yang faham tentang apa yang dibuat. Bukannya tentang kita perlu fokus pada kerajaan negeri, sentimen negeri. Sedangkan sentimen negeri rakyat boleh makan tidak? Persoalannya boleh makan ke tidak? Begitu. Tapi saya suddenly ini timbul di pikiran saya. Kembali kepada I like your word when you say identity. Sarawak ni dia ada identity dia tahu. Sarawak first. Tapi Sabah ni macam mana? Kita beginilah Jo. Sabah ni macam masih tercari-cari identiti dia. What do you think of that? Kita di Sabah ni identiti kita itulah Caca Merbah. Itulah identiti kita. Pilihan raya ini demikian dia punya sentimen. Pilihan raya akan datang lain sentimen. Mungkin pilihan raya yang sebelum ini semuanya tentang memperkuatkan hubungan persekutuan dan negeri. Bila pilihan raya akan datang tu dia kata negeri sangatlah. Jadi itulah identiti kita. Caca Merbah. Dia terlalu mengikut keadaan, kita meniru kawan yang lain ataupun orang yang lain. Kita suka meniru, tapi meniru dalam konteks yang kita tidak faham apa yang kita hendak tiru.
Ya. Bukan hanya di kalangan ahli politik, orang akademik pun dia kata, saya pernah bual dengan ahli akademik nih. Dia ni adalah dia menulis tentang politik. Dia kata kita mau meniru Sarawak. Apa yang kita tiru tentang Sarawak? Cara dorang, apa cara dorang? Bila kita sebut tanya tentang apa cara, dia tidak faham. Maksudnya kita mungkin beginilah. Kita hendak menjadi macam Sarawak yang boleh mempengaruhi persekutuan ataupun boleh melakukan sesuatu supaya persekutuan itu fokus sangat tentang memberi kuasa kerajaan negeri kepada Sarawak. Mungkin itu saja kita mau. Bukannya tentang pendekatan yang sama dan sebagainya, itu bagi saya tidak betul. Oke. Jadi pokok pangkalnya di sini Sarawak sudah ada identiti dia, tapi saya rasa Sabah untuk kita mau start before we start pun kita patutnya mencari ataupun kita kena bina identiti kita sendiri Itulah dahulu. Kuncinya. Okey. Jadi apa yang Sabah perlu lakukan selepas ini? Saya ingin mendengar Dr. Romzi apa pendapat dan juga mungkin strategi ataupun policy recommendations yang boleh diketengahkan dan kita berehat sebentar. Okey, kita kembali ke segmen ketiga Smart Talks bersama dengan Dr. Romzi pada malam ini. Dr. Romzi, tadi kita berdialog ataupun kita membincangkan tentang identiti. Okey. Sarawak ada identiti dia. Sarawak first. Tapi Sabah ini kita masih identiti Caca Merbah. Okey, tiada dia punya identiti. So, persoalan saya di sini, kalau sekiranya kita Sabah sendiri pun belum ada identiti, bagaimanakah kita mau bring ourselves onto the negotiation, onto the table, kalau kita punya identiti itu, tiada foundation. Sebabkan saya melihat perkara seperti ini. Setiap kali, terutamanya lah setiap kali pilihan raya, di sanalah identiti kita betul-betul Caca Merbah. Okey, kalau parti-parti ini, they will talk about fighting for our rights. But the moment propaganda masuk, contohnya lah parti ini parti PTI lah, parti ini orang yang sama sejak recycle, and then parti ini, saya sebenarnya bimbang, doktor, sebabkan sekarang ini walaupun Sabah kita katakan bahawa patut menjadi contoh seperti One Malaysia, right? Boleh menjadi One Malaysia. Tetapi secara politiknya, saya sebenarnya amat bimbang. Oleh sebab saya melihat ada perpecahan etnik dia di sana. Kan? So menyebabkan identiti Sabah punya identiti itu tidak terbentuk. So apa pendapat doktor tentang perkara ini? Sebab setiap kali pilihan raya, memang identiti itu tidak akan dapat dibina dan dalam masa yang sama etnik kaum akan tiada, masing-masing dia tembak identiti. Kau ini bangsa ini, kau itu bangsa itu so you can't find yourself. Macam mana kita mau membina identiti kita as a Sabahan ataupun membina satu identiti itu sekiranya kita dalam sendiri pun tidak berlawan identiti. Dia begini, Jo. Saya mengkaji tentang politik identiti ini, tentang bagaimana mungkin dia boleh merosakkan negara ini. Jadi hasilnya ialah memang dia terlalu signifikan untuk perkara itu. Dia boleh menjadikan suatu negara itu collapse eventually. Correct. Di Sabah ini memanglah identiti itu Caca Merbah. Tetapi dalam konteks politik kita memerlukan suatu identiti yang ialah matlamat akhir identiti ini ialah untuk penyatuan itu. Yes. Kenapa perlu penyatuan? Ialah untuk memastikan tuntutan kita boleh sama. Sebabnya kita mempunyai keinginan untuk membantu orang yang lain yang mempunyai ciri yang sama dengan kita ataupun identiti yang sama. Tapi kalaulah masih lagi dengan keadaan bila warisan muncul itu dikata itu parti PTI. Saya tidak menyalahkan parti warisan. Mungkin isunya warisan itu adalah mungkin ada pandangan tertentu yang dia kata dia leaning ke arah itu dan ini. Ada juga parti lain yang dia kata itu adalah parti kerajaan dusun. Yang satu pula itu adalah parti yang demikian dan sebagainya. Jadi itu akhirnya menyebabkan kita menyebut lagi tentang
kecelaruan identiti itu. Betul. Kita hendakkan Sabah ini mampu menjadi seperti Sarawak. Tapi akhirnya kita tidak ke arah itu sebabkan kita bercakaran antara satu sama lain. Mau berkawan dengan yang pihak yang tertentu itu pun amat sukar sebab kita masih menganggap kita masih terkongkong dengan idea we versus them. Jadi itu adalah benda yang memisahkan kita, apalagi untuk menuntut benda-benda yang sewajarnya. Jadi saya rasa apa yang perlu kita buat itu adalah cari formula untuk bentuk identiti yang sewajarnya itu. Ini timbul pula tentang keinginan menjadi Dayak, menjadi Momokun dan sebagainya. Itu lebih memecahkan. Yang mana saya pernah memberi komen tentang itu. Saya lebih suka untuk biar Sabah itu satu. Bukan tentang Sabah itu kita pecah-pecahkan lagi. Cukuplah selama ini kita berretorik tentang bagusnya demikian dan demikian. Ya ini kumpulan ini biar menyatu, kumpulan itu biar menyatu. Tak boleh begitu contoh. Dulu mantan Perdana Menteri kita Najib, dia kata Sabah ini boleh menjadi contoh One Malaysia. Betul. Betul. Rakyat tu boleh buat begitu. Yes. Tapi pemimpinnya tidak boleh. Dan kalau secara politik pun macam ada susah sikit. Semestinya. Ya. Jadi saya yakin. Dua perkara yang berbeza lah. Betul. Saya yakin isu pertama sekarang ni bagaimana mungkin ahli politik ini mengetempikan keinginan untuk menjatuhkan seorang itu menggunakan isu-isu tentang perkauman, agama dan sebagainya. Cukuplah. Kita sudah dihambat dengan keadaan caca merbak itu. Jadi tugas utama orang politik di Sabah ini ialah tentang memastikan wujud penyatuan. Biarlah kamu bergaduh ketika pilihan raya, tapi selepas itu jangan. Ini berpanjangan. Sudah kita hampir 5 tahun. Habis sudah Benny. Tapi masih lagi tentang kau ni PTI, kau ni demikian. Tak boleh macam tu. Jadi we have to move on lah. Betul. Kita fokus sangat penyatuan itu dulu. Penyatuan itu boleh berasaskan tentang identiti itu. Selepas itu mungkin saya rasa tuntutan apa-apa tuntutan mungkin berkaitan dengan MN63 mungkin boleh dimudahkan dengan dia akan menyatu dengan identiti itu dan saling membantu. Semestinya itu akan boleh berlaku. Saya rasa isu ini boleh jadi perdebatan akademik tetapi juga boleh menjadi perdebatan politik. Wajar. Saya rasa ini mungkin kita akan buka dalam satu podcast khas untuk perkara ini, Doktor. Okey, jadi apabila kita melihat problem ataupun masalah ini, saya sebagai generasi muda atau doktor pun sama jugalah. Kita lah generasi yang muda. Rambut pun masih hitam lagi. Saya masih terasa muda lah. Muda. Apa dia bilang tu age is just a number. Tetapi saya rasa apa yang kita mau sebagai orang Sabah ini dan kita sebagai pengundi ini kan, apa yang penyelesaian dia, apa yang perlu dilakukan oleh Sabah. Because we had enough of talking about the grievance all the time. Setiap kali pilihan raya, kita itu masalah saja. Tapi apa yang kita mau ke arah politik yang policy based politics orang bilang kan, ke arah penyelesaian. Jadi apa yang sebenarnya perlu dilakukan supaya kalau kita melihat di peringkat parlimen, right, dan juga di peringkat Dewan Undangan Negeri ataupun di Sabah menjadi ejen perubahan dan kembali kepada topik kita hari ini bukan sekadar pelengkap. Ya. Saya beginilah, Jo. Kalau kita bercakap tentang polisi dan sebagainya, akhirnya kita berbalik lagi tentang siapa yang melaksanakan polisi itu. Maksudnya solution untuk problem di Sabah ini adalah berfokus sangat tentang kepimpinan itu. Leadership lah. Leadership dan juga mungkin kita masukkan isu-isu tentang integrity ini. Jadi apa yang berlaku di Sabah ini, kita melihat kepimpinan yang saya masih boleh mengatakan masih boleh diperbaiki. Ada setengah itu yang baik, ada setengah itu yang macam-macam Joe lah, beauty with the brain. You got me the question just now. Tiba-tiba saya terfikir, that's good. Tapi akhirnya, kita ada pemimpin yang demikian. Tapi ada juga pemimpin yang masih lagi terkontang-kanting tentang apa yang dia perlu buat, apa sifat yang sepatutnya dia ada. Saya tidak jelaskan di sini. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu, saya nampak masyarakatnya ada 3 tier di peringkat atasan, pertengahan dan bawahan.
pemimpin yang baik itu dia boleh melihat tentang apa yang perlu dia buat di peringkat bawah itu, apa yang dia perlu buat di peringkat pertengahan itu dan di peringkat atas. Jadi iyalah di Sabah ini kita ada beberapa orang, saya boleh sebut sebagai warlord lah, setakat ini pun kita masih ada isu-isu itu. Jadi what next? Soalannya what next? Adakah kita mempunyai pelapis yang demikian? Pelapis yang demikian itu masih wujud, tetapi saya tidak nampak majoritinya dalam parti sekarang. Saya tidak nampak majoritinya sudah bermula berpolitik. Yang saya nampak itu potensial yang baik itu masih ada di luar. Masih ada di luar dan kenapa tidak ketengahkan? Isunya sekarang ini untuk mengetengahkan ialah tentang adanya kekangan di peringkat parti-parti itu. Di bahagian contohnya. Kalau orang yang baik itu masuk, orang yang baik ini selalunya dia terdidik dengan integriti tau. Tapi untuk masuk ke situ bukan mudah. Orang yang lama di situ dia tetap akan mengekalkan status quo itu. Jadi mengekalkan status quo itu dia kata kalau yang ini masuk kita akan hancur. Jadi itu isunya, ada blok di situ. Ada halangan di situ. Jadi saya rasa kita kena memikirkan untuk bagaimana mungkin grooming itu boleh berlaku. Bagaimana mungkin kita mengenal pasti individu itu dan masukkan dalam grup kepimpinan yang sewajarnya diangkat suatu hari nanti. Bukanlah ketakutan, kebimbangan untuk mengangkat seseorang dan suatu hari dia akan dijatuhkan. Tidak, politik itu, kepimpinan itu bukan demikian. Dalam konteks kepimpinan, makin ramai kita cipta pemimpin, makin baik. Kita tidak boleh berterusan kita aja. Sebab dulu kepimpinan tidak bermain dengan media sosial contohnya. Jadi yang sekarang ini, dia sudah banyak teknologi yang sudah pastinya orang yang terdahulu itu terkontang-kanting untuk memahami. Jadi kalau kita hendak maju, kita hendak pemimpin yang sudah paham tentang itu. Ataupun kalau tidak pun pemimpin yang sedia ada itu sanggup belajar, sanggup berubah dan sebagainya. Isu yang seterusnya itu tentang integriti. Biasanya bila seseorang itu berintegriti, dia tidak akan terikat dengan mana-mana hal. So, dia melaksanakan suatu hal itu semata-mata untuk kepentingan umum. No baggage lah. Itulah isunya. No skeleton in the closet. Tapi kalau dia ada bebanan tentang isu integriti, apa dia boleh buat? Jadi saya rasa fokusnya sekarang ini untuk membentuk Sabah yang beridentiti itu, kepimpinan yang wajar itu, kepimpinan yang terbukti berkesan itu. Yang paling penting itu mungkin juga kita ialah masukkan tentang isu integriti. Jadi fokus kita sekarang ini adalah kepimpinan yang baik dan integriti. Jadi saya percaya yang itu. Jadi kesimpulannya kita boleh rumuskan di sini bahawa 25 kursi Sabah itu adalah bahagian daripada puzzle nasional. Tetapi apa yang kita kena tekankan adalah sebelum kita mengatakan bahawa mungkin kita ini sebagai pelengkap, tetapi pada dasarnya satu kalau kita tidak mau dipinggirkan lah orang bilang kan, satu leadership, perlu ada integriti. Wajar. Dan yang tadi kita katakan bahawa Sabah ini perlu ada identiti dia dulu. Itu sebaiknya. Itu wajib. Itu yang nomor satu lah. Alright. So Doktor, terima kasih kerana bersama dengan saya pada hari ini. Mungkin ada doktor boleh... Sebelum Joe ucap terima kasih, saya ada soalan nih. Saya kadang-kadang masuk kampung. Kita berceramah di sana-sini. Saya masih bimbang suatu hari nanti kita ketandusan pemimpin. Jadi konteks ketandusan pemimpin itu, kadang-kadang kita bimbang untuk bila pemimpin yang ada sekarang ini berakhir temponya, siapa lagi kita harapkan dengan keadaan mana-mana parti politik ini yang susah membenarkan orang baru untuk masuk terjun ke bidang politik. Jadi antara individu yang kita nampak itu mungkin Joe juga salah satunya. Jadi mungkin soalan saya itu lebih personal. Then I need that answer. Probably people out there require that answer as well. Would you come back to politics because of this, what you want? Saya pula yang ditanya soal. Sebelum itu doktor, memang sebenarnya you're not the first person to ask me this question. Banyak betul orang tanya saya, will you come back into politics? That's the question. First and foremost, again, I'm too young to retire. Of course, yes. belum sampai pun angka 4. Dan saya memasuki dunia politik ini pada tahun 2016.
Dan kalau sekiranya saya masuk politik, untuk orang bilang pada masa itu, iyalah pada masa itu kan banyak orang muda yang sudah start muncul dalam politik, dan lepas tu mengikuti pilihan raya, menjadi calon dan juga menjadi front lines untuk mencabar status quo pada masa itu. Sekiranya doktor, kalau and then saya ni pernah bertanding, orang bilang, tapi tidak kesampaian lah kan. Next time. Hopefully. Kalau if I want to throw in the towel, I have done that for so long. Sudah. Okay. Tetapi pada tahun 2025 ini, sedang sekarang ini, saya dengan Dr. Romzi ini masih bercakap tentang what do we want to do for Sabah. Yeah. Meaning, I haven't given up yet. Alright. Still you need to do something on that. Yeah. Dan bagi saya, kalau kita enter into politics ini pun setakat inilah. Maybe I've taken a step back for a while. And saya fokus juga dengan in terms of academic. Tetapi dalam masa, in fact, saya mengambil masa ini untuk mendalami ilmu politik lagi. Good on you. And then Sabahan. Mendalami ilmu politik yang dimana apabila saya kembali, hopefully, very soon, dalam arena politik, I can give back to the society of what I have learned for the last 2-3 years in my research in politics. Jadi ada setengah pihak yang mengatakan bahawa saya ini terus berhenti politik. No. In fact, I'm getting more aggressive in politics, di mana I want to learn more about politics. Saya cakap sentiasa dengan rakan-rakan. I said, I'm putting the cart before the horse. Kenapa? Itu dia punya praktikal sudah saya buat. Yalah, orang bilang pernah jadi calon, lepas tu kita pernah menjadi front lines dalam political party, pernah jadi pembangkang, pernah jadi kerajaan, pernah jadi political secretary. Sekarang baru belajar teori dia. Jadi kan, kalau saya tengok teori dia tu kan doktor, saya bilang, betul juga pula kan, begini. Contohnya kan, macam teori lah. The theory that I'm looking like now is civic volunteerism model. Why people participate in politics? Contohnya, resources, mobilization, and juga networking, dan juga dia punya environment and motif dia. Adakah dia mau berpartisipasi dalam politics? So these are the 3 pillars. Dan sekarang baru saya melihat kan, betul juga kan. Kalau you don't have a strong socio-economic background, kemungkinan untuk kamu be in politics agak rendah contohnya. So sekarang baru saya nampak, kan betul pula. Tapi bagaimanapun, bagi saya untuk menjawab soalan dokter tadi, I am not going to give up. I'm here not to just trying to win an election, but I'm here to make a change that is lasting. Another question. Yes, sir. Yes. Probably people out there are having this, similar question. Apa dia? It's mine. Okay. What party? Parti mana? Jadi itu salah cepu mas lah. Tapi but I need to ask this question because when I talk to somebody out there, they normally ask me the question, apa parti dia mau buat tu nanti? Dia mau masuk tu. In fact, dokter, saya akan tanya lagi. Bagus kau buat parti baru lah, dia bilang. Cukuplah, kita punya sangat. Bagi saya, semua parti yang ada di Sabah ini, masing-masing ada dia punya in their punya party constitution, they have their own agenda. At the end of the day, it's what is best for Sabah. Bagi saya sekarang ini, I have my own ideologies, okay. Dan saya kena tengok parti mana yang selari dengan ideologi saya jugalah, kan. Itu dan pada masa ini, obviously kita relax dulu lah. Parti mana, is it a national party or a local based party? Well, for me at the end of the day, parti yang boleh membangunkan Sabah, dan of course at the end of the day untuk memastikan bahawa Sabah is put at the right place. Nah, jawapan politician lebih tua. Thank you. No, but honestly, it's for me parti yang selari dengan ideologi saya and betul-betul fokus untuk membangunkan Sabah. Thank you.
I got the answer. Right. Oke, terima kasih. Jadi, saudara-saudari, para penonton, Anda sedang mendengar Smart Talks musim kedua. Terima kasih Dr. Romzi atas pandangan yang begitu berani dan juga jujur pada hari ini. It's quite perbincangan yang panas. Dan kepada pendengar di luar sana, ingatlah kuasa sebenar bermula dengan rakyat yang pekah dan juga pemimpin yang bertanggungjawab. Jumpa lagi di episod akan datang.